ambil lagi sikit. Al-Imam Al-Hafiz Yahya bin Ma'in, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan beliau lagi senior daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad lagi champion lah, lagi imam lah daripada beliau. Berkata Yahya bin Ma'in, sekiranya engkau dengar seorang Jahmi berkata, aku mengkufuri Rabb yang turun, maka katakanlah aku beriman dengan Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Sama macam tadi. Kata-kata Hamad bin Zaid tadi. Maka beliau menerangkan sesungguhnya turun adalah perbuatan Allah, bukanlah perbuatan malaikat atau selain daripadanya. Satu nukilan yang penting. Diriwayatkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibanah dan Al-Lalkai. Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal. Baik. Berkata Hanbal bin Ishaq, aku telah mengatakan kepada Abi Abdullah, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Beliau berkata, ya. Aku berkata, turunnya Allah dengan ilmunya atau dengan apa? Maka beliau berkata kepadaku, berdiamlah daripada ini. Dan dia marah dengan kemarahan amat sangat. Beliau berkata, kenapakah engkau dengan ini? Lalukan hadis ini sebagaimana diriwayatkan dengan tanpa membagaimanakan. Bila kaif. Itu dia. Jangan cakap apa lagi, Allah turun. Jangan kata ilmu Allah turun ke, malaikat turun ke, perintahnya turun. Jadi baca je hadis ini tanpa bagaimanakannya. Jadi i'tiqadkan zahir maknanya. Berkata Hanbal, aku telah bertanya Abu Abdullah daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan sesungguhnya Allah dilihat dan sesungguhnya Allah meletakkan kakinya dan hadis-hadis seperti itu. Maka berkata Abu Abdullah, kita beriman dengannya dan membenarkannya tanpa membagaimana, tanpa makna. Dan tidak kita menolak sedikit pun daripadanya. Dan kita mengetahui bahawa sesungguhnya apa yang Rasulullah datangkan adalah hak, benar, sekiranya sanad-sanadnya sahih. Dan kita tidak menolak Allah, firman-firmannya, dan tidaklah disifatkan dengan berlebihan daripada apa yang Allah sifati dirinya, dengan tanpa had atau penghujung. Allah tidak menyerupai sesuatu, sedang Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Itu dia. Kata-kata ini juga masyhur. Ada dalam riwayat Ibn Battah juga. Dan Al-Lalkai. Jadi cuma muskilnya dekat situ, kita muka surat 35, kita berimannya dengan membenarkannya. Ini perhatikan first kali, benarkannya. Nusaddiquhu. Tanpa bagaimana, bila kaif. Tanpa makna, bila makna. Dan kita tidak tolak. Okey, sampai akhir kata-kata beliau. Sebagian orang ambil mana tahu? Dia ambil yang bahagian tanpa makna. Jadi dia kata ni menunjukkan bahawa Imam Ahmad tafwid. Dan mereka kata tafwid tu salah satu daripada manhaj salaf. Dalilnya Imam Ahmad pun tafwid. Tanpa makna. Jadi maknanya tak tahu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang tahu maknanya. Baik. Apa kita katakan? Kenapa tak ambil semuanya sekali? Kan Imam Ahmad kata benarkannya. Macam nak benarkan kalau dia tak ada makna? Kita tak tahu maknanya. Dia tulis dalam apa ni, XYZ 01010. Nak iman apa benda? Macam nak imankan sesuatu yang awak tak faham maknanya? Kemudian perhatikan bagaimana, tanpa bagaimana. Tanpa bagaimana. Kalau tanpa bagaimana, macam mana nak takwil? Kan sebagian mazhab mereka kata ada dua manhaj, satu tafwid, satu lagi takwil. Takwil apa maknanya? Ada makna ke tidak? Yang ini kita katakan maknanya begini. Maknanya bukan zahir tapi maknanya begitu. Ada makna dan ada kaifiat tak takwil tu? Ada kaifiat. Jadi ini kalau kita lihat menunjukkan Imam Ahmad tak maksudkan tafwid dan tak maksudkan takwil. Tanpa bagaimana, maknanya tanpa bagaimana yang kita tahu. Bagaimana dia ada. Kaifiat dia ada tapi diketahui oleh Allah. Kita tak tahu. Ada pun tanpa makna, maknanya apa? Maknanya ada tak ada? Ada. Tapi apa yang dinafikan di sini? Tanpa makna yang batil, iaitu tanpa takwil. Sebab makna yang didatangkan adalah daripada orang-orang
yang menafikan sifat, iaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu yang dinafikan, tanpa makna yang batil. Tanpa kaifiat, maknanya tanpa kita sifatkannya, tanpa kita tahu kaifiatnya. Baru kita boleh beriman dengan sifat-sifat ini.